Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita masih lagi dalam bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra dan subtopik 2.3 ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Okey, untuk video kali ini kita akan lihat kepada untuk standard pembelajaran seterusnya, iaitu melaksanakan gabungan operasi ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Jadi kita ada gabungan operasi ungkapan algebra. Kita lihat pada contoh 20. Selesaikan gabungan operasi berikut. Okay, jadi contoh A kita ada 2 per 5B dalam kurungan 15A tambah 25B tambah A per B. Okay. Jadi dekat sini dapati kita boleh buat kembangan dahulu. Jadi ada 2 per 5B dengan 15A tambah 25B. Jadi 2 per 5B darab 15A tambah dengan 2 per 5B darab 25B. Tambah A per B kita kekalkan. Okey, jadi sebabkan kita ada pecahan agak mengelirukan, kita gunakan saja kalkulator, tak ada masalah. Okey, jadi kita ada yang depan ada 2 per 5 darab 15. So, awak akan dapat 6. Okey, jadi dekat sini 6, A akan bawa ke atas, B kekal di bawah. Jadi sebabkan kita penjawapan adalah 6, tak ada pecahan, bermaksud 6 berada di atas dengan A, jadi 6A. B masih lagi dekat bawah. Dia tak boleh berpindah naik atas tiba-tiba. Okey, untuk yang sebelahnya pula, kita ada 2 per 5 darab 25. Okey, maka dapatlah 10. Okey, kalau awak perasan dekat sini, B di bawah dengan B ini, kita boleh cancelkan. Boleh hapuskan. Dia macam B bahagi B, tinggallah 1. Jadi akan dapatlah 10 per 1. B dengan B ni boleh dihapuskan. Jadi yang belakang A tambah B kekal. Okey. Jadi di dalam kurungan kita ada 6A tambah 6A per B tambah 10 per 1. Dia punya penyebut tak sama, nak kena samakan. Jadi 1 ni nak jadi B perlu darab dengan B. Bermaksud 10 yang atas pun perlu darabkan dengan B. Maka awak akan dapat 6A per B tambah 10B per B. Dalam yang belakangnya tambah A per B. So 6A tambah 10B tak boleh dikira sebab mempunyai pemboleh ubah yang lain. Akhir sekali kita gabungkan dengan belakang A tambah B yang di belakang ini. Sebabkan dia punya dia punya penyebut dah sama, jadi terus gabung je tiga-tiga yang di atas. So ada 6A tambah 10A tambah A. 6A boleh kira dengan A. So cikgu susun semula. 6A tambah A tambah 10B. So 6A tambah A adalah umpama 6 tambah 1. 6 tambah 1 adalah 7. Dan ada huruf A. So 7A tambah 10B per B. Itu jawapannya. Okay, kita lihat contoh B. 9K kuasa 2 tolak 12K tambah 4 per 3K tambah 2. 3K tolak 2. Okay, jadi jenis soalan macam ini awak dah selamat sebab bawah dia dah faktorkan. Cuma awak nak kena faktorkan yang atas dahulu. So cara yang nampak dekat sini sebabkan dia tak boleh bagi dengan nombor sama. So kita kenalah gunakan pendarapan silang. Okey, jadi yang pertama kita ada 9K kuasa 2, kemudian diikuti 4. Belakang adalah negatif 12K. So nak jadi 9K kuasa 2, dia adalah 3K darab 3K. 3 darab 3, 9. K darab K adalah K kuasa 2, 9K kuasa 2. So jadi 4, disebabkan belakang ini kita ada negatif. So cikgu akan gunakan 2 yang jadi 4 ni gunakan 2 nombor negatif. Okey, negatif 2 dan negatif 2, barulah dapat positif 4. Okay, jadi 3K darab negatif 2 dapat negatif 6K. 3K darab negatif 2 dapat negatif 6K. Negatif 6K tambah negatif 6K dapatlah negatif 12K. Jadi, kita boleh gunakan ini sebagai faktor kepada 9K kuasa 2 tolak 12K tambah 4. Okay, jadi 9K kuasa 2 tolak 12K tambah 4 adalah 3K tolak 2. 3K tolak 2. Inilah. Dah tukar 3K tolak 2, 3K tolak 2 per 3K tambah 2, 3K tolak 2. Jadi disebabkan atas dan bawah ada 3K tolak 2, jadi yang atas punya kita hapuskan salah satu. So yang tinggal untuk atas adalah 3K tolak 2 dan yang bawah adalah 3K tambah 2. Itulah jawapannya. Sebab dah tak boleh buat apa lagi dah. Okey, kita tengok contoh C. 12M tolak 18M kuasa 2 per 4N kuasa 2 tolak 16N darab
n per m. So, atas dan bawah ni boleh difaktorkan. Macam 12m tolak 18m kuasa 2 boleh dibagikan dengan nombor sama. Jadi, cikgu bagikan mula-mula dengan 2. 12m bahagi 2 dapat 6m. Negatif 18m kuasa 2 bagi 2 dapat negatif 9m kuasa 2. 6m dan negatif 9m kuasa 2 boleh bagi nombor sama iaitu 3. So, 6m bagi 3 adalah 2m. Negatif 9m kuasa 2 bagi 3 adalah negatif 3m kuasa 2. 2m dan negatif 3m kuasa 2 boleh bahagi dengan pemboleh ubah yang sama iaitu m. So, bagikan m, 2m bagi m dapat 2. Negatif 3m kuasa 2 bagi m dapatlah negatif 3m sebab kita kurangkan 1m ni saja. Okay, maknanya FSTB adalah 2 darab 3 darab m. So, akan dapat 6m. Jadi, akan ada 6m dalam kurungan 2 tolak 3m. Okey, itu untuk 12m tolak 18m kuasa 2. 4n kuasa 2 tolak 16n pun boleh juga dibagi dengan nombor sama iaitu start dengan 2. 4n kuasa 2 bagi 2 dapat 2n kuasa 2. Negatif 16n bagi 2 dapat negatif 8n. 2n kuasa 2 dan negatif 8n boleh bagi dengan 2. So, 2n kuasa 2 bagi 2 tinggal n kuasa 2. Negatif 8n bagi 2 dapatlah negatif 4n. N kuasa 2 dan negatif 4n boleh bagi dengan n. Jadi, n kuasa 2 bagi n tinggallah n. Negatif 4n bagi n tinggal negatif 4. Jadi, FSTB-nya ada 2 darab 2 darab 4 iaitu 4n. Jadi, awak akan dapati dia punya pemfaktoran akan jadi 4n dalam kurungan n tolak 4. So, ini tadi 12m tolak 18m kuasa 2 dah jadi 6m. 2 tolak 3m. 4n kuasa 2 tolak 16n dah jadi 4n. N tolak 4. So, darab n per m. So, m di atas boleh hapuskan dengan m di bawah. Okey, macam ni, 6m ni berada di luar yang dalam kurungan. Sebab tu boleh dihapuskan. Tak boleh guna yang m yang dalam kurungan. M dalam kurungan ni dia dah gabung sekaligus. Okey, jadi m boleh hapus dengan m. N boleh hapus dengan n. So, yang tinggal nanti, tinggallah yang atas 6 dalam kurungan 2 tolak 3m. Bawah ada 4 dalam kurungan n tolak 4. Tapi 6 dan 4 boleh dikecilkan. Okey, kalau awak guna kalkulator nak kecilkan 6 dan 4, awak guna saja 6 per 4. Jadi, akan bagi awak dalam bentuk nombor bercampur. Kita nak dalam pecahan tak wajar. Jadilah 3 per 2. So, atas ada 3 dalam kurungan 2 tolak 3m. Bawah ada 2, n tolak 4. Kita lihat contoh terakhir. A tolak B per 3A tambah B bahagi A tolak B kuasa 2 per 6A tambah 2B. Bahagi tukar jadi darab. Dia akan jadi terbalik. So, 6A tambah 2B di atas. A tolak B kuasa 2 di bawah. Okay, kena pasti yang mana boleh difaktorkan. Jadi, 6A tambah 2B dan A tolak B kuasa 2 boleh difaktorkan. 6A tambah 2B boleh bahagi dengan nombor sama iaitu 2. 6A bagi 2 dapat 3A. Tambah 2B bagi 2 boleh jadi tambah B. 3A tambah B dah tak boleh faktorkan lagi. Jadi 6A tambah 2B bila difaktorkan dapatlah 2 dalam kurungan 3A tambah B. Manakala A tolak B kuasa 2 adalah A tolak B. A tolak B ada 2 kali. Okay, jadi kita sambung tadi yang daripada atas ni tadi. Okay. So A tolak B kekal A tolak B. 3A tambah B kekal 3A tambah B. 6A tambah 2B dah jadi 2 dalam kurungan 3A tambah B. A tolak B kuasa 2 dah jadi A tolak B, A tolak B. So, A tolak B atas boleh potong dengan A tolak B bawah. 3A tambah B atas boleh potong dengan 3A tambah B bawah. So, yang tinggal adalah 2 per A tolak B. Itulah caranya untuk buat operasi gabungan operasi ungkapan algebra. Awak kena ingat balik macam mana nak faktorkan dalam subtopik sebelum ini. Jadi itu saja untuk bab 2. Okey, untuk bab 2 itu saja. Kita akan sambung nanti untuk bab yang ketiga pula. Sekian, terima kasih.